Hai semua, jadi kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita yang seterusnya. Jadi pada minggu ini kita akan buat ulang kaji berkenaan dengan tajuk cahaya lagi. Jadi di dalam grup, cikgu dah bagi awak dua file PDF, satu nota dan satu lagi latihan, ulang kaji latihan kat sini. Sangat mudah sahaja. Jadi cikgu nak awak, kalau ada printer kat rumah, boleh print dan tampal dalam buku nota. Dan sama juga yang ini, boleh print dan tampal dalam buku nota. Kalau tak ada printer, boleh usahakan cara lain lah. Baik. Jadi untuk berkenaan dengan cahaya ni, kita akan buat satu ringkasan sedikit lah, perbincangan ringkasan. Baik, yang sini ada juga nota-nota yang penting dalam, yang kat sini dalam nota cikgu ni ada juga nota-nota penting. Awak boleh gunakan highlighter untuk highlight je. Okey, jadi contohnya 5.1.1 iaitu cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini dalam garis lurus. Jadi garis lurus ni awak boleh highlightkan dia supaya mudah faham lagi. Okey, jadi cahaya bergerak lurus. Lepas tu awak boleh tengok mana-mana yang nota-nota yang penting, awak boleh highlightkan dia supaya awak tahu, boleh rujuk kemudian hari lagi. Okey, ini sama saja. Okey, cahaya ni daripada satu sumber dan dia bergerak lurus. Sangat mudah. Okey, seterusnya kejelasan bayang-bayang objek. Okey, bayang-bayang objek, kejelasan ni ada 3. Satu lut sinar, satu lut cahaya, satu legap. Okey, sebagai contoh, plastik jernih adalah lut sinar. Jadi lut sinar ni awak boleh nampak benda di sebalik plastik ataupun bahan-bahan yang lain, itu adalah lut sinar. Lut cahaya pula awak nampak bayang-bayang sahaja. Dan seterusnya legap awak memang tak nampak langsung. Walaupun sedikit sahaja awak nampak, itu dipanggil legap, lut cahaya. Tapi kalau memang tak nampak langsung, itu adalah legap. Okey, sangat mudah. Seterusnya, faktor mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, jadi yang kat sini, yang ni awak boleh highlightkan dia. Okey, faktor dia ada 2, iaitu jarak di antara objek dengan sumber cahaya, jarak di antara objek dengan skrin. Jadi yang mana yang penting, objek ni adalah menentukan dia. Kalau jarak objek ni semakin dekat dengan skrin, objek tu akan kecil. Tapi bila objek tu semakin jauh dengan skrin, objek itu akan membesar bayang-bayang dia. Okey, kita teruskan lagi. Yang ni, okey, yang ni cikgu nak awak buat juga. Yang ni senang, sangat mudah, yang kita dah bincang tadi. Seterusnya, ini 2 ni objek dengan sumber cahaya, objek dengan skrin. Awak isi je dalam tempat kosong ni. Seterusnya 5.1.4. Okey, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, jadi apa yang faktor yang mempengaruhi? Ada 2. Okey, kedudukan orientasi objek. Seterusnya kedudukan sumber cahaya. Okey, ataupun orientasi ni kedudukan dia macam ni. Terus contohnya macam ni, objek macam ni. Okey, kalau orientasi dia macam ni, bayang-bayang terhasil adalah macam ni. Okey, kalau orientasi macam ni, bayang-bayang terhasil. Sebagai contoh, kita tengok kat sini. Okay. Contohnya ada nampak bayang-bayang tak? Ini lut. Okey, nampak bayang-bayang kat sini tak? Taklah, tak nampak. Ni bayang-bayang dia. Tapi awak tak nampak juga. Okey, tak apalah. Awak boleh cuba bayang-bayang ni dekat rumah. Jadi orientasi ni kedudukan dia. Okey. Satu lagi, kedudukan sumber cahaya. Okey, jadi sumber cahaya dekat sini
objek dia berubah bentuk. Jadi kedudukan cahaya kat sini, objek tu berubah bentuk. Jadi ini awak boleh highlightkan dia, kedudukan orientasi objek, kedudukan sumber cahaya. Ini adalah yang nota dia. Kalau tak ada highlighter, boleh pakai pen ke apa ke, tak ada masalah. Itu adalah nota awak. Seterusnya, pantulan cahaya. Baik, pantulan cahaya ni, apabila melihat cermin, kita lihat image kita pada cermin. Fenomena ini dinamakan sebagai pantulan cahaya. Jadi, pantulan cahaya ni sangat mudah. Jadi, apa saja yang memantulkan, permukaan yang memantulkan cahaya, ini dipanggil sebagai pantulan cahaya. Contoh dia, cermin pada air kat sini, permukaan logam. Jadi kegunaan dia boleh digunakan untuk kereta. Cermin muka, awak boleh cermin muka, awak boleh nampak muka awak dengan menggunakan prinsip pantulan cahaya. Seterusnya, ada banyak lagi kat sini. Di nota yang seterusnya, awak cari yang mana yang isi-isi penting, awak highlightkan dia. Kita teruskan lagi dengan yang seterusnya. Aplikasi pantulan cahaya. Kat sini kita boleh tengok cermin muka, cermin sisi, cermin cembung, cermin pergigian, periskop dan kaleidoskop. Ini kita dah belajar dah sebenarnya. Cikgu refresh saja balik. Seterusnya, kita tengok kat sini. Gambar rajah. Apabila cahaya terkena pada permukaan rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Jadi, apa sahaja permukaan yang licin dan rata akan memantulkan cahaya. Ni nak tengok sini sebagai contoh cermin. Jadi kenapa kertas tak dapat pantulkan cahaya? Sebab kertas ni permukaan dia tak rata sebenarnya. Di antara kertas-kertas ni ada lekuk-lekuk-lekuk. Jadi cahaya tak dapat disebarkan dengan tepat. Akan jadi tunggal langgang sebenarnya. Sebab itulah awak tak boleh nak pandang kertas dan awak tengok muka awak tak dapat. Hanya dengan menggunakan cermin barulah awak akan dapat buat pantulan cahaya. Seterusnya, kita tengok pembiasan cahaya. Cahaya dibiaskan. Ini pun kita dah belajar. Sebab tu cikgu nak refresh balik pembelajaran awak. Cahaya dari sudu kelihatan dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Kadang-kadang menyebabkan imej sudu berubah dari atas kelihatan bengkok. Jadi macam ni. Jadi disebabkan apa? Disebabkan cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Bila dua medium yang berbeza, cahaya akan dibiaskan. Sebagai contoh, medium yang ada ni di antara udara dengan air. Jadi udara dengan air, dia akan jadi bentuk dia akan dibias. Sebab itulah awak nampak kalau awak letak pen dalam air, pen itu berubah bentuk. Seterusnya kita tengok contoh kepada pembiasan cahaya. Batang sudu kelihatan bengkok, jadi bengkok. Image kelihatan cetek dan tidak dalam. Dia sama seperti kalau awak tengok dekat kolam mandi, awak tengok macam cetek saja. Sebenarnya kolam mandi tu sangat dalam. Seterusnya, imej menjadi besar. Ini kita menggunakan kantar pembesar. Jadi dibiaskan melalui medium kaca. Jadi kaca itu akan membuatkan imej lagi besar. Seterusnya, ini pembentukan pelangi. Kita dah belajar minggu lepas pun sama juga kita buat yang pelangi tu. Jadi apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Pelangi akan terbentuk disebabkan oleh spektrum cahaya yang telah disebarkan melalui cahaya, melalui titik air ataupun bahan-bahan apa dari air lah. Sebenarnya pelangi ni terbentuk. Jadi disebabkan cahaya masukkan air, air menyebarkan satu spektrum cahaya.
Sebab spektrum cahaya ada 7 warna yang kita belajar. Itu menggunakan akronim Michael Jackson kena halau balik India Utara. Jadi semua spektrum cahaya itu membentuk satu cahaya, itu cahaya kosong, cahaya putih. Okey. Ini rujuk balik nota ni. Dan sini kita tengok macam mana pelangi terbentuk. Okey, daripada cahaya akan dibiaskan dan akan dipantulkan dan menjadi pelangi. Okey. Jadi yang ni pun awak tengok yang mana yang penting, yang mana yang ni awak tandakan, dan seterusnya. Habislah kita punya dipanggil sebagai ulang kaji. Jadi selepas dah siap, awak tanda dan tampal. Boleh hias ke, ikut kreativiti awak. Awak nak potong macam mana, boleh je. Dan awak ambil download pula yang ni, latihan. Nanti cikgu bagi dua-dua link PDF ni. Jadi yang ni awak buat sendiri. Nanti cikgu tengok mana jawapan dia. Baik. Jadi kalau dikatakan sini agak mudah juga soalan-soalan dia. Cuba buat dulu. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Kalau nak jawapan yang terus, boleh WhatsApp terus cikgu lah. Pakai nombor 0104696769. Sebab ada kalanya cikgu tengok saja, tak sempat nak tengok Telegram. Kalau boleh WhatsApp ke, tak ada masalah, cikgu balas terus. Kalau tak sempat, kalau awak betul-betul nak jawapan, boleh telefon pun tak apa. Tapi tengoklah mana cikgu sempat. Jadi kalau boleh WhatsApp je, tanya, tak ada masalah. Jadi ini saja pada minggu ni. Cikgu harap awak semua dapat mengikuti semua pembelajaran ni. Dan mungkin minggu depan kita akan buat satu projek yang besar-besaran. Nanti cikgu bagi tahu. Projek tu nanti awak kena ambil barang dekat sekolah, dekat garaj ke. Cikgu akan tentukan masa nanti untuk ambil. Boleh ambil, datang ambil dan buat projek. Projek ni memang agak besar, tapi tak ada masalah. Semua barang cikgu dah sediakan untuk awak. Awak cuma buat saja. Okey, jadi cukuplah pada minggu ni. Seperti biasa, dah siap, masukkan dalam grup Telegram untuk disemak. Itu saja. Bye.